الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan segala amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin, seperti mana kebiasaannya, kita akan menyambung bacaan hadis-hadis pilihan daripada kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan ambil satu dua hadis, kemudian kita akan huraikan, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat boleh kita jadikan amalan dan panduan dalam kehidupan. Wa an Abi Darda radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithli. Rawahu Muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sih malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al-muwakkal bih amin wa laka bimithli. Rawahu Muslim. Ada dua hadis yang kita ambil pada pagi ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dan kedua-dua hadis ini memang daripada Abu Darda radhiyallahu an, yang mana dia kata sami'a Rasulullah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi sebut? Ma min 'abdin muslim, mana-mana orang Islam, yad'u li akhihi, dia berdoa untuk saudaranya, bi dhahril ghaib, maksudnya dalam keadaan saudaranya itu tidak mengetahui bahawa dia mendoakan untuk si fulan tersebut. Doa secara ghaib. Satu orang saudara atau sahabat atau mana-mana manusia muslim, dia mendoakan kebaikan untuk saudara dia atau sesiapa sahaja dalam keadaan saudara tersebut tidak mengetahui bahawa didoakan oleh si fulan tadi. Hal ini mungkin boleh berlaku dalam keadaan secara tidak langsung. Umpamanya kita sebagai seorang muslim mukmin melihat
saudara kita ataupun sesiapa sahaja daripada kalangan umat Islam yang ditimpa atau diuji dengan sebarang kesusahan atau musibah, lalu terdetik di hati kita perasaan kasihan, perasaan sedih di atas ujian itu ataupun kesusahan yang kita lihat menimpa saudara kita, maka kita mendoakan dia. Barangkali mungkin orang yang kita doakan itu kita tak kenal siapakah gerangan dia. Cuma oleh kerana kita merasakan ujian ataupun dugaan yang Allah Ta'ala berikan itu berat untuk dia. Dan inilah sikap orang Islam. Orang Islam yang baik, orang Islam yang beriman dan bertakwa, dia tidak akan bersenang di atas kesusahan dan kesedihan saudaranya. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang lain bahawa bukanlah orang beriman itu mereka yang berseronok, bergembira di atas kesedihan dan kesusahan yang ditimpakan atau yang ditanggung oleh saudaranya. Maksudnya bukan orang beriman lah, bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang baik jika dia melihat orang lain berada dalam kesusahan atau ditimpa dengan kesusahan, dia berseronok di atas kesusahan itu dengan anggapan bahawa benda itu tak akan kena ataupun benda itu tak kena pada dia. Sebab itu orang beriman ini, kata Nabi, al-mu'min kal-bunyan. Orang beriman itu umpama al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Orang beriman dengan orang beriman itu seperti bunyan, seperti satu binaan. Yashuddu ba'duhum ba'da, yang mana dalam satu bangunan itu dia saling menguatkan antara satu sama lain, yang disebut di dalam bahasa kita ini ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu Allah telah mempersaudarakan mereka dengan iman dan Islam. Maka sebab itu, walaupun orang tersebut tidak mempunyai pertalian saudara, hubungan darah daging, bukan daripada kalangan adik-beradik, bukan daripada kalangan saudara mara kita, dalam erti kata mempunyai hubungan kekeluargaan, tetapi mereka telah disatukan oleh Allah dengan persaudaraan yang lebih besar, iaitu persaudaraan akidah Islamiyah. Sebab itu bila kita tengok saudara se-Islam kita ditimpa dengan suatu musibah, jika kita boleh tolong, wajib ke atas kita menolong saudara kita. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang kelebihan menolong saudara sesama Islam kita ni. Bila kita mampu tolong, kita tolong. Sama ada dengan harta kita, dengan kuasa kita, dengan kedudukan kita, dengan kudrah kita, kemampuan kita, kita tolong. Kita doakan sekurang-kurangnya berdasarkan hadis ni, kita doakan saudara kita itu walaupun kita tak mengenalinya, bizahril ghaib. Kita tengok satu orang dalam keadaan susah, kita tengok dia dalam keadaan ditimpa ujian, kita tak perlulah nak pergi bagi tahu dia, kita boleh doa on the spot. La tu juga kita angkat tangan, kita doa, ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, permudahkanlah urusan saudaraku ini. Angkatlah musibah dan bala yang menimpa di atas apa yang kau uji kepada dia. Berikanlah pahala di atas ujian itu dan berikanlah kekuatan untuk dia menanggung. Gantikanlah dengan yang lebih baik dan sebagainya. Doa-doa yang seperti ini, maka kata Nabi SAW, illa qala al-malak, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghantar dan mengarahkan al-malak, satu malaikat, untuk mendoakan pula kepada orang yang mendoakan saudaranya itu dengan kata malaikat tersebut, walaka bimithli, dan untuk engkau yang berdoa itu, si pendoa itu,
yang baca doa tu, yang berdoa itu, malaikat kata walaka bimithlin, apa sahaja yang engkau minta kepada saudara engkau dalam keadaan dia tidak mengetahui doamu tersebut, maka untuk engkau juga seperti apa yang engkau minta. Hadis riwayat Muslim. Kita nampak saudara kita dalam keadaan kesusahan, kita doa. Apa yang kita dapat? Kita mendapat doa malaikat. Malaikat mendoakan kita. Sebab itu di antara tugas peranan malaikat ni mendoakan saudara Muslim, mendoakan orang Islam. Kerja dia mendoakan kita. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita dengan doa ni sangat dekat. Kita doa pada orang lain dalam keadaan dia tak tahu, Allah Ta'ala doa kita. Malaikat doa kat kita. Hadirin mukminin, besarnya doa dalam keadaan bizahril ghaib, dalam keadaan tidak diketahui oleh si fulan itu, yang pertama kata para ulama, dia berhubung dengan keikhlasan. Dia berhubung dengan ikhlas. Sebab amalan ini dia sangat berkait dengan ikhlas. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis, amalan yang naik kepada Allah termasuk doa, dia berkaitan dengan doa yang ikhlas. Doa yang kita buat semata-mata kerana Allah. Jadi bila kita doa pada si fulan tu, dalam keadaan dia tak tahu, dalam keadaan dia tak menyedari, kita doa, maksudnya tak ada kepentingan di situ. Kita tak ada kepentingan, tak ada keuntungan di situ. Maka sebab itu, di atas keikhlasan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ganjaran yang besar, iaitu kita akan didoakan oleh malaikat. Kan? Tapi kalau kita pergi bagi tahu dia, atau mungkin orang tahu kita doa dia, yang tu mungkin kurang. Yang tu mungkin boleh mencacatkan keikhlasan kita. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada doa yang mustajab, doa yang baik adalah doa yang keluar daripada diri seseorang mendoakan saudara. Kita kadang-kadang mungkin kita rasa, saya doa dia apa saya dapat? Saya doakan untuk dia, apa yang saya dapat? Allah Subhanahu wa taala sebut, untuk engkau mendapat doa para malaikat. Ini salah satu daripada ganjaran kita melakukan amalan dalam keadaan tersembunyi, yang kita buat untuk manfaat orang lain, tak rugi untuk diri kita sendiri. Sebab itu kita juga boleh ambil satu faedah daripada hadis ni. Tuan-tuan kena ingat, insya-Allah, apa sahaja yang kita buat untuk manfaat orang lain, untuk kebaikan orang lain, untuk kemudahan dan kesenangan orang lain, walaupun pada zahirnya, pada apa yang kita nampak itu tidak ada manfaat secara langsung untuk kita, kita buat sesuatu tak ada manfaat yang balik, habuan dari sudut keuntungan yang kita nampak dapat semula kepada diri kita, kita tolong macam tak dapat apalah, kita tolong macam tak boleh apalah. Tetapi hadis ni seakan-akan telah memberikan suatu panduan umum bahawa tidak ada suatu pun perbuatan yang kita buat untuk orang lain, melainkan ada balasan dan ganjaran untuk kita yang melakukan amalan tersebut. Kerana ini memang tabiat manusia. Fitrah manusia ni, bila dia nak buat sesuatu untuk orang, dia akan tertanya-tanya, untuk dia itu apa? Saya boleh tolong, saya boleh bantu, saya boleh kira, saya boleh buat sesuatu, tapi bahagian saya ataupun apa yang saya dapat daripada pertolongan ini. Ini tabiat ataupun fitrah manusia. Jadi untuk orang beriman, Nabi SAW telah bagi tahu apa sahaja yang kita buat. Sama ada perbuatan itu berbentuk fizikal, pertolongan dalam bentuk fizikal, atau pertolongan dalam bentuk doa, ada ganjarannya di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala, iaitu kita memperolehi doa malaikat. Apa yang malaikat kata? Malaikat kata walaka, untuk engkau, bimithlin, sama seperti yang kau minta kepada saudara tersebut. Kita tengok satu orang berniaga tak apa nak laku, kita kesian tengok dia duduk saja, kita pun doa, ya Allah murahkan rezeki dia. Cukup doa yang pendek, doa yang ringkas. Kita kesian kat dia, ya Allah murahkan rezeki dia, bagilah ada orang mai beli kedai dia. Sebut yang baik. Orang beriman ni, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khair. Orang beriman kepada Allah ni, bila dia tengok sesuatu, falyakul khair, dia sebut benda baik. Dia tengok satu kedai tak laku, lingkup biar jahanam bang, bankrupt bang. Itu bukan orang beriman. Itu bukan mulut orang beriman. Mulut orang beriman ni dia doa yang baik. Dia sebut benda yang baik. Dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala murah rezeki dia, Allah Ta'ala buka jalan untuk dia. Lepas tu apa yang berlaku? Maka datang malaikat. Mungkin kita tak berniaga, kita doa orang berniaga supaya dia untung. Tapi kita bukan orang berniaga, kita orang makan gaji. Apa doa kita dapat? Kita dapat poin yang sama. Kita minta dia dimurahkan rezeki, Allah Ta'ala juga akan hantar malaikat mendoakan supaya kita juga dimurahkan rezeki. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin? Itu antara maksud hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua juga mempunyai maksud yang sama, mempunyai makna yang sama, cuma dia ada sedikit tambahan, iaitu kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksudnya apa? Da'watul mar'il muslim li akhihi, doa seorang Islam kepada saudaranya, yakni sesama muslim lah. Sebab kita sesama Islam ni dia panggil ukhuwah, persaudaraan, at-ta'akhi, maknanya kita sama orang Islam ni bersaudara. Yang mana yang kita dengan kaum keluarga adik-beradik kita tu nama dia silaturahim. Tetapi dengan sesama manusia ni, apa ni kita sebut hubungan sesama manusia lah, bainan nas. Hubungan kita dengan bukan Islam, dengan kafir ni dia sebut hubungan sesama manusia. Hubungan kita dengan orang Islam ni disebut hubungan sesama saudara se-Islam, ukhuwah Islamiyah. Jadi macam kita tolong saudara kita tu, pasal itu kita kata Muslim brotherhood kan. My Muslim brother, saudara Islam kita. Ni saudara kita. Pasal itu kalau dia sakit, kata Nabi, orang Islam ni seperti satu bangunan atau seperti satu tubuh, yang mana kalau sakit satu anggota, yang lain pun akan rasa sakit. Dan dia tak bergembira di atas kesusahan orang lain. Nampak? Itu sikap orang beriman. Da'watul mar'i muslim li akhihi, doa seorang Islam ke atas saudaranya, bi dhahril ghaib, dalam keadaan dia tidak diketahui, mustajabatun. Mustajab. Pasal itu saya selalu sebut tuan-tuan hadirin mukminin, doa ni dia ada 3 faktor yang paling penting. 3 perkara yang Nabi sebut menentukan doa ni naik ataupun tidak, mustajab ataupun tidak. 3 benda. Selalunya bila kita tengok dalam hadis, 3 perkara ni akan disebut. Pertama, orang yang doa tu sendiri. Si fulan yang pembaca doa tu. Doa ni dia berkait dengan 3 benda besar ni. Satu, yang baca doa tu. Ya, yang baca doa tu dia kena tengok juga diri dia, dia kena muhasabah diri dia. Sama ada dari sudut pekerjaan dia, halal haram yang dia makan, keikhlasan dia berdoa, kan? Kesungguhan dia berdoa. Pasal Nabi kata doa tak akan diterima daripada mulut yang makan benda haram, doa tak akan diterima daripada hati yang lalai. So doa ni pertama, tukang doa tu. Sebab itu orang Islam first, dia sendiri doa. Nombor 1, dia sendiri doa. Dia yang nak, dia yang hajat, dia doa. Yang kedua, dia boleh bertawassul dengan doa orang-orang saleh. Dia boleh pergi minta, pergi suruh orang-orang yang saleh ni doa untuk dia. Orang saleh yang dekat dengan Allah. Orang yang doa tu dulu, kita tu dulu.
Doa bagi faham, doa bagi khusyuk, doa bagi penuh perasaan. Doa yang kita nak minta tu satu. Yang kedua yang menentukan mustajab ataupun tidak doa ni, selain daripada orang yang berdoa tu, faktor manusia yang berdoa tu, faktor masa. Masa. Sebab itu kita baca dalam hadis ada waktu-waktu yang mustajab doa. Jadi orang kombinasi tiga perkara ni. Orang yang baik berdoa, orang yang bagus, pendoa yang halal makan minumnya, pendoa yang bersungguh, yang faham doanya itu digabung jalin dengan waktu yang mustajab. Seperti waktu 1/3 akhir malam, waktu nak berbuka puasa, waktu-waktu yang seperti inilah. Waktu hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab, kan? Ini dari sudut waktu, kan, waktu. Yang ketiga dari sudut tempat. Ada tempat-tempat yang mustajab kita doa. Contoh di mana? Tempat yang kita mustajab. Kita boleh sebut umpamanya tempat di Masjidil Haram, Multazam. Ini tempat-tempat yang mustajab doa. Waktu tadi, ataupun boleh juga kita kata tempat juga, sujud sebelum tahiyat. Ini waktu-waktu dan tempat-tempat yang sangat mustajab. Jadi kita sebagai orang doa anytime boleh doa, tapi kita perhatikan 2-3 perkara ini, kan? Nabi kata doa kepada saudaranya itu mustajab. Tapi saya doa pada dia dalam keadaan dia tak tahu, tapi saya nampak tak ada perubahan pada dia. Ini satu bab juga. Mustajabatun. Apa makna mustajab? Doa yang mustajab, doa yang dijawab, doa yang diterima oleh Allah. Dia tidak semestinya dalam bentuk doa ni, kita kena ingat satu perkara, dia tidak semestinya dijawab di dalam bentuk permohonan yang kita minta. Ini perkara yang patut kita jelas. Banyak orang dia merasakan doa dia itu tidak dimakbulkan oleh Allah kerana dia melihat dari sudut pandang apa yang dia minta tu tak diberikan. Maka dia rasa doa dia tak naik atau doa dia tak mustajab. Umpamanya dia minta kaya, dia tak kaya. Contoh yang paling mudah kita nak bagi. Contoh yang paling senang. Dia minta kaya, dia tak kaya. Dia minta sihat, dia tak sihat. Dengan keadaan dia tak kaya dan dia tak sihat itu, dia buat kesimpulan tak mustajab. Ini tak benar lah. Kerana tidak ada doa yang Allah Ta'ala akan tolak jika cukup syarat-syaratnya. Cuma respon ataupun jawapan balas daripada Allah itu bukanlah seperti yang kita minta semestinya macam tu. Tetapi Allah apabila dia menjawab doa itu, dia menjawab sesuai dengan keperluan. Allah tidak memberikan berdasarkan kemahuan. Kita kena bagi jelas benda ni. Allah tidak memberi berdasarkan kemahuan. Dia memberi berdasarkan keperluan. Dia dua perkara berbeza. Kemahuan dengan keperluan. Ada benda yang kita mahu tapi tak perlu. Benda tu tak perlu untuk kita. Tak perlu maksudnya benda tu tak elok, tak sesuai ataupun tak patut untuk kita. Maka kita tak perlu. Banyak benda yang kita mahu tapi sebenarnya tak perlu pun. Dan akhirnya bila kita dapat benda tu macam barang, benda tu tak perlu pun, tapi kita rasa teringin nak beli, kita beli. Benda makan ke, benda apa ke, kita beli. Akhirnya oleh kerana tak perlu, kita membazir. Tuhan bila dia beri, dia jawab, dia kurniakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang kita mahu, tetapi berdasarkan apa yang kita perlu. Ada benda yang kita perlu, kita tak beli pun. Man, dia tadi dah pi dah kedai. Siapa tak beli tak tahu. Benda ni nak guna. Nampak. Jadi Allah apabila dia jawab tu sesuai.
Dan kadang-kadang bila kita tak mau benda tu, kita minta benda lain, Allah tahu kadar diri kita, dia bagi. Dia bagi apa yang kita perlu tu. Tapi kita tak rasa macam doa kita makbul pasal kita tak nampak benda tu kerana kita tak nak. Tetapi benda itulah yang sebenarnya berguna dan sesuai bermanfaat untuk kita. Ini masalah doa mustajab ni. Dia tak nampak. Mustajab tu lama dah. Dia dah rasa lama dah. Dia dah dapat lama dah. Tapi dia duk berasa macam doa tu belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kata malaikat, kata Allah SWT, dalam hadis ni Nabi sebut apa? Inda ra'sih. Datang malaikat muwakkalun, yang diwakilkan, malaikat muwakkal. Malaikat wakil Allah Taala ni, dia kata kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap kali kita mendoakan untuk saudara kita sesuatu yang baik, dia ikat dengan baik. Maknanya doa buruk tak aci ya. Doa buruk tak jadi. Qalal muwakkilu bih. Berkatalah malaikat yang menjadi wakil tadi ni. Wakil siapa? Malaikat ni wakil siapa? Utusan siapa? Rasul siapa? Allah Azza wa Jal. Amin. Malaikat menyebut amin. Amin. Malaikat menyebut amin. Bila kita doa, malaikat amin. Banyak tempat yang malaikat aminkan doa kita. Umpamanya dalam Fatihah. Amin. Sebab itu banyak orang tanya. Amin ni Fatihah lah lalu kan. Amin apa maksud amin? Terimalah, perkenankan. Ada orang tanya, dia kata amin ni macam mana ni? Amin malaikat ke amin tu imam? Kita nak sebut amin ni sebab dalam hadis wa idza ammana al-imam fa aminu. Apabila tu imam baca amin, hendaklah kamu menyebut amin. Maksudnya amin bersama-sama dengan imam. Imam jawatan yang besar dalam salat. Sebab itu bukan semua orang boleh jadi imam. Imam benda yang berat di dalam Islam. Sebab itu Nabi SAW, kadang-kadang tu imam dia dah tak ketahuan amin. Kadang-kadang tu imam amin pun panjang ikut dan. Yang panjang dia pergi panjang, yang pendek dia pendek. Pasal itu imam, bila kita nak jadi imam, dia imam bukan seperti jawatan-jawatan yang lain yang boleh tangkap muat, boleh tunjuk siapa-siapa boleh jadi imam. Dan siapa-siapa yang rasa dia tak layak jadi imam, dia jangan jadi imam. Ini benda besar. Nabi SAW sebut, hendaklah orang yang menjadi imam aqra'uhum li kitabillah. Nabi sebut, bukan jaib. Nabi sebut aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling baik bacaannya di antara kamu Al-Quran. Sahabat tanya, jika semua orang sama ya Rasulullah, a'lamu bisunnah, orang yang paling mengetahui tentang sunnah atau hukum. Kalau semuanya sama, akbaru sinnan, orang yang paling berusia. Kerana imam dia menanggung jamaah. Kesalahan makmum tidak ditanggung, kesalahan imam tidak ditanggung oleh makmum. Tetapi kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Sebab itu imam, apabila dia menjadi imam, dia kena memerhatikan perkara-perkara besar, antaranya suratul Fatihah. Dia bukan soal jawatan yang boleh kita pergi duk berebut, kita duk pergi kalut nak jadi. Dia berdatang bersama dengan tanggungjawab yang besar. Imam ni lebih besar daripada jawatan-jawatan dalam dunia ni. Kerana imam ni menentukan kesahihan salat. Sah atau tidak salat kita itu bergantung kepada imam. Ini benda yang berat kan. Sebab itu hadirin mukminin,
Kadang-kadang sebahagian imam dah tak mampu, dah tak larat nak jadi imam, tak mau nak berhenti. Baca Fatihah sampai kita pun dengar apa. Dia yang penat. Dia tu penat, semput. Dengan kita pun penat semua. Tak boleh tuan-tuan. Sebagai jamaah tuan-tuan boleh bersuara. Kami tak mau imam macam ni, tak larat dah kami. Imam macam ni mengganggu khusyuk kami. Dan imam yang dibenci oleh makmum, dia tak boleh jadi imam di atas sebab syar'i. Di antara salat yang tidak naik kepada malaikat, salat yang diimamkan dalam keadaan jamaah membenci salat dia. Disebabkan apa? Disebabkan oleh syara'ah. Bukan benci pasal peribadi dia ke, pasal soal personal dia, tu pasal imam tu. Sebab itu bila imam sebut amin, makmum kena amin. Dalam hadis tu, kalaulah sama amin kita itu dengan amin malaikat. Pasal malaikat pun amin, tapi kita dengar lah. Kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, demam lah. Amin, malaikat pun amin. Amin. Cuma malaikat pun kalau dia tengok tu imam baca lebih kurang dia minta amin. Kan? Amin, pasal malaikat ni dia wakil Tuhan. So bila dia wakil Tuhan, kalau dia amin, istajab lah. Salah satu daripada harapan kita mendapat doa malaikat. Sebab itu bila kita keluar musafir ke apa-apa ke, Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jaga kita. Betul itu dalam musafir kita doa pada Allah Ta'ala. Kita serahkan diri kita ni dalam musafir tu kepada Allah. Perjalanan kita, naik kenderaan kita, kan, pergi tempat tu dalam keadaan macam ni, kita serah pada Allah. Tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala jaga kita? Ini soalan yang patut kita sama-sama jawab. Macam mana Allah Ta'ala jaga kita? Dalam keadaan penyakit macam ni kita doa kan? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junum wal juzami wa min sayyi'il asqam. Kita baca pagi-pagi kan? Doa minta berlindung penyakit berjangkit, penyakit gila, penyakit sopak ni. Macam mana Allah Ta'ala kawal kita? Jaga, pelihara kita? Salah satunya kata para ulama, berdasarkan hadis-hadis yang ada, cara Allah Ta'ala pelihara, jaga, kontrol, kawal kita, lindungi kita dengan dia hantar malaikat. Dia hantar mai malaikat. Malaikat yang duduk di depan, kiri, kanan. Malaikat tu kerja buat apa? Tolak, tepih, halang, balak, musibah yang nak kena kita. Kita nampak tak? Kita tak nampak. Kadang-kadang kita pelik. Orang lain kena, kita tak kena. Kita duduk. Kita mungkin kata saya jaga jarak ke apa ke. Tak. Allah lindung kau. Kita duduk satu tempat, semua orang test, 30 orang yang duduk tempat tu semua kena. 30 positif, 10 negatif. Tapi kami duduk di tempat yang sama. Kerana Allah lindung kau. Tapi kita tak nampak. Sebab itu salah satu cara lagi bila kita tengok, kita dengar orang kena musibah, kita baca doa apa tuan-tuan? Dengar. Kita lalu ke, kita jumpa ke orang kena musibah, kita tak kena. Kita duduk dengar ada orang kena, kita tak kena. Kita nampak orang tu kena, kita tak kena. Bila kita tahu, kita dengar, kita nampak orang kena, kita tak kena, ada doa Nabi ajar supaya benda tu tak patah mai kat kita. Kalau kita tak baca, dia mai kat kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka Allahu bih wa faddalani ala kathirin mimman tafdila. Apa dia doa tu? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka Allahu bih. Segala puji bagi Allah yang menjaga aku daripada kena apa yang kena pada kau. Wa faddalani ala kathirin mimman tafdila. Dan Allah telah melebihkan aku daripada orang lain dengan dia tak bagi penyakit tu dan balak tu kepada aku, dan dia beri kepada orang lain di atas kasih sayang dia kepada aku. Nabi kata siapa baca doa ni, bila dia tengok musibah, musibah tu takkan kena pada dia. Ini satu cara dia. Tapi adakah doa ni maksudnya kita seronok atas ujian dia? Tak lah. Kita baca, kita dengan Tuhan lah. Kita tak pergi sebut dekat dia, atau kita tak pergi lah ejek dia ke apa ke, dia kata pada muka hang kena. Nampak? Tu dia lah, hang tengok aku tak kena. Tak esok lusa kena. Kan? Dia tak boleh macam tu kan. Malaikat ni mari dekat dia, dia kata amin. Dalam sebahagian riwayat dia kata mari duduk di kepala kita, dan dia sebut mari duduk di tepi kita, di kepala kita, dan dia sebut untuk engkau juga apa yang kau minta. Dia amin doa kita, dan dia doa pula sekali lagi ke atas kita. Itu apa yang boleh kita ambil daripada dua hadis ni tuan-tuan. Hadirin mukminin, kita baca Facebook, kita tengok ada orang susah, kita tengok TV ada orang kena penyakit berat, kita tengok ada orang yang kena ujian, buang kerja dan sebagainya, macam-macam ujian balak, yang mana perkara itu tak kena pada kita.
Kadang-kadang kita kena tanya, kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Mungkin di atas berapa sebab. Tuan-tuan hadirin mukminin, bila Allah Ta'ala tak uji kita, dia uji orang lain. Satu, mungkin kerana kita tak mampu untuk tanggung ujian tu. Kerana Allah tak uji satu orang melainkan sesuai dengan ujian yang boleh dia tanggung. Yang kedua, Allah Ta'ala uji dia, tak uji kita. Mungkin Allah Ta'ala nak menyucikan dosa dia atau nak mengangkat darjat dia, yang mana perkara itu kita tak dapat. Ini satu, kita mungkin nampak negatif pada dia, tetapi kesannya positif. Kita nampak dia itu buruk atau dia itu berat, ujian dia itu susah, tapi sebenar pada hakikatnya positif. Mungkin dia bangkit di hadapan Allah esok bersih dosa dia. Kita bangkit penuh dosa. Kita tanya pasal apa? Kerana dia telah dibersihkan, adapun kita belum lagi dibersihkan. Ini satu benda yang sangat berat lah. Kan? Kita tengok satu orang, kesian kat dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bukan kesian dekat dia, kesian kat kita. Pasal apa? Pasal dia dah selesai, kita belum. Itu dia panggil sudut pandang yang sebaliknya. Kesian kat dia. Satu sudut betul, kesian dekat dia. Satu sudut lagi kita pun nak kena kesian kat diri kita. Apabila Allah Ta'ala tak uji kita, Allah Ta'ala tak bagi sesuatu musibah kepada kita, barangkali Allah Ta'ala tak cuci dosa kita, barangkali Allah tak angkat darjat kita, barangkali Allah dah tak peduli kat kita. Barangkali dah Allah Ta'ala biarkan kita, tinggalkan kita. Pasal itu dia tak ambil bab dah kita, apa yang nak jadi pada engkau, ikutlah. Kita tak termasuk dalam radar Allah Ta'ala lagi dah. Adakah kita seronok dengan keadaan itu? Hadirin mukminin tuan-tuan, pendek kata yang boleh kita sebut dalam kuliah di atas dua hadis yang pendek ini sebagai tazkirah ringkas subuh, tak rugi apa sahaja. Tuan-tuan kena pasak sekeras-kerasnya, sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya. Tak rugi apapun kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Apa sahaja kebaikan, sekecil mana pun pertolongan orang yang kita buat untuk orang lain, kita tak rugi. Pegang yang tu saja. Kan? Ada orang minta tolong, kita pergi tolong. Kadang-kadang kita tak ambil duit, kadang-kadang kita bagi macam tu. Memang ada perasaan letih, perasaan rugi. Masa aku, kalau aku tak pergi tolong, masa aku boleh pergi buat benda lain. Tak apa. Allah Azza wa Jalla dah sebut dalam hadis ni, hatta doa pun yang kita sebut, doa yang kita panjatkan itu pun ada balasannya. Apatah lagi benda-benda yang lebih besar daripada itu. Orang beriman kalau dia baca macam tu, hati dia tak akan ungkit kebaikan yang dia buat, dan hati dia tak akan rasa rugi dengan apa yang dia buat kat orang. Rugi aku bertolong dia. Tak boleh apa. Itu bukan ucapan orang beriman. Itu bukan perkataan orang beriman. Bila orang beriman rugi? Tuan-tuan sebut bila orang beriman buat baik rugi. Bila yang orang buat baik atau buat kebaikan rugi? Adakah bahasa buat kebaikan boleh rugi? Ini ucapan orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.